Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan memulakan kelas Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 dengan tajuk pertama iaitu Perkembangan Seni Visual di Malaysia. Persepsi seni. Perkembangan seni visual di Malaysia berlaku secara berperingkat dan berkait rapat dengan seni halus, seni reka dan seni kraf. Mengapa kita perlu mempelajari pendidikan seni visual? Hal ini demikian kerana pengetahuan kita terhadap seni visual akan dapat menerapkan jati diri dan kecintaan kita terhadap karya seni visual dan kraf yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tempatan. Topik kita pada hari ini akan berfokus kepada seni halus. Apakah sejarah dan perkembangan seni halus? Untuk pengetahuan semua, sejarahnya bermula pada tahun 1920-an iaitu dengan penubuhan Penang Impressionist Society. Ahlinya ialah isteri golongan ekspatriat. Untuk pengetahuan kamu semua, golongan ekspatriat merujuk kepada mana-mana orang yang hidup di negara lain disebabkan kebolehan serta sumbangannya. Sebagai contoh, Puan Lim Cheng Kung merupakan isteri golongan ekspatriat dan telah menjadi penaja kepada perkembangan seni halus di tanah air kita. Dan guru seni lukis pada ketika itu ialah Abdullah Arif. Pada tahun 1930-an, muncul 12 pelukis perintis di Pulau Pinang. Antara pelukisnya ialah Abdullah Arif dan Yong Mun Sen. Mereka menjadikan landscape sebagai tema karya cat air mereka. Seterusnya, pada tahun 1950-an, Chua Tien Teng dan Khalil Ibrahim telah menggunakan subjek tempatan sebagai tema dalam karya mereka. Kemudian, penubuhan Wednesday Art Group telah melahirkan para pelukis yang menampilkan gaya naturalisme. Gaya naturalisme ialah aliran seni yang mengutamakan kemiripan objek yang ditulis. Karya mereka bertemakan subjek yang mencerminkan warisan sosio-budaya masyarakat Malaysia. Paparan yang ditunjukkan pada skrin sekarang ialah lukisan yang menggunakan gaya naturalisme. Perkembangan seni visual semakin rancak dengan penubuhan Angkatan Pelukis Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia. Penubuhan institusi seperti Institusi Teknologi MARA dan institusi seni swasta yang menawarkan pelbagai kursus seni menyemarakkan lagi bidang seni visual di Malaysia. Berikut merupakan tokoh sebelum merdeka. Tempoh masa tokoh sebelum merdeka bermula pada tahun 1930-an sehingga 1950-an. Yang pertama, tokoh bernama Abdullah Arif. Beliau dilahirkan pada tahun 1905. Yang kedua, Chua Tien Teng dilahirkan pada tahun 1912. Seterusnya, Muhammad Hossein Enas dilahirkan pada tahun
1924. Anthony Lau dilahirkan pada tahun 1933. Reza Piadasa dilahirkan pada tahun 1939 dan Ibrahim Husin dilahirkan pada tahun 1939. Tokoh selepas merdeka bermula pada tahun 1960-an sehingga kini. Dalam buku teks tingkatan 1, hanya 2 tokoh yang telah disenaraikan, iaitu yang pertama, tokoh bernama Zulkifli Yusuf dilahirkan pada tahun 1962 dan tokoh yang kedua, Johari Said dilahirkan pada tahun 1961. Baik kelas, sekarang kita akan lihat paparan berkenaan dengan tokoh beserta contoh karya. Tokoh sebelum merdeka iaitu Abdullah Arif. Abdullah Arif dilahirkan pada tahun 1905 di Pulau Pinang dan karya terkenal yang beliau hasilkan ialah Coconut Plantation, dihasilkan pada tahun 1950 menggunakan cat air. Tokoh yang kedua ialah Chua Tien Teng. Beliau dilahirkan pada tahun 1912 di China. Beliau merupakan pelopor kepada catan batik dan catan batiknya merupakan suatu medium pengucapan seni yang baharu dan unik di persada seni antarabangsa. Contoh karya beliau yang terkenal ialah Tell You a Secret, dihasilkan pada tahun 1989 dan ini ialah karya di atas batik. Kamu boleh lihat gambar yang dipaparkan di sebelah tokoh ini. Seterusnya ialah tokoh yang bernama Muhammad Hussein Enas, lahir pada tahun 1924 di Indonesia. Beliau merupakan seorang pelukis yang telah menerima anugerah gelaran pelukis potret diraja oleh Sultan Selangor pada bulan Mac 1990. Karya beliau yang terkenal bertajuk Self Portrait dihasilkan pada tahun 1954. Seterusnya ialah tokoh yang diberi nama Anthony Lau, lahir pada tahun 1933 di Johor. Beliau menggunakan bahan besi, logam dan kayu dalam karyanya dan beliau amat meminati tema figuratif dan representasi. Apa yang kamu lihat sekarang ialah contoh karya beliau yang terkenal bertajuk Ayam Jantan, dihasilkan pada tahun 1963. Dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya ini ialah besi. Tokoh seterusnya bernama Reza Piadasa, lahir pada tahun 1939 di Pahang. Dan beliau merupakan pelukis dan pengkritik seni dan contoh karya beliau yang terkenal ialah The Haji Family, dihasilkan pada tahun 1990 menggunakan bahan campuran. Tokoh seterusnya ialah Ibrahim Husin, dilahirkan pada tahun 1939 di Kedah. Karya awal beliau bertemakan figura realistik menerusi karya seperti My Father and the Astronaut.
pada tahun 1969, di samping terdapat pengaruh aliran ekspresionisme abstrak menerusi karya siri Dance of Life yang dihasilkan oleh beliau pada tahun 1982. Dan untuk pengetahuan kamu, tokoh ini telah mempelopori teknik printage yang menggabungkan teknik percetakan dengan collage. Dan kamu boleh lihat sendiri di sebelah ini merupakan gambar karya beliau yang sangat terkenal yang diberi tajuk My Father and the Astronaut, dihasilkan pada tahun 1969 menggunakan bahan campuran. Seterusnya ialah tokoh, iaitu tokoh yang lahir selepas merdeka. Tokoh yang pertama ialah Johari Said, dilahirkan pada tahun 1961 di Perak, dan beliau merupakan pelukis cetak prolifik dalam teknik cetakan kayu, lino dan gurisan asid dengan pelbagai gaya seperti ekspresionisme dan surrealisme. Antara karya terkenal beliau ialah Baju Kurung dan Secawan Kopi, dan satu lagi diberi tajuk Katak Nak Jadi Lembu. Istimewa mengenai tokoh ini ialah beliau pernah menerima beasiswa Japan Foundation untuk mempelajari cetakan kayu tradisional. Dan sekarang kamu sendiri boleh lihat gambar karya beliau yang bertajuk Katak Nak Jadi Lembu. Baiklah, dan ini merupakan tokoh yang terakhir untuk selepas merdeka, diberi nama sebagai Zulkifli Yusuf. Beliau dilahirkan pada tahun 1962 di Kedah dan beliau ialah pengarca prolifik dengan tema politik dan kemasyarakatan seperti The Power To pada tahun 1991. Zulkifli Yusuf memenangi banyak anugerah, antaranya Hadiah Utama Bakat Muda Sezaman 1988 dan Anugerah Akademik Negara 2007 bagi kategori Anugerah Seni dan Kreativiti. Di sini kamu boleh lihat karya beliau yang terkenal diberi tajuk Bunga Raya, dihasilkan pada tahun 2010. Bahan yang digunakan ialah gurisan asid dan dakwat cetak atas besi. Seterusnya kita akan lihat pula pertubuhan dan persatuan seni sebelum merdeka. Baik, paparan yang cikgu tunjukkan sekarang ialah sebelum merdeka, apa yang wujud? Pertubuhannya ialah Penang Impressionist Society, ditubuhkan pada tahun 1920-an. Ahlinya terdiri daripada isteri-isteri golongan ekspatriat dan Abdullah Arif ialah tenaga pengajar dan Puan Lim Cheng Kong sebagai penaja. Seterusnya ada pertubuhan dan persatuan Wednesday Art Group, ditubuhkan pada tahun 1952. Pengasasnya ialah Peter Harris dan ahlinya terdiri daripada berbilang bangsa seperti Patrick Ngeng Kah On, Cheong Lai Tong, Zulkifli Buyong, Syed Ahmad Jamal, Ismail Mustam dan Grace Selvana Yagem. Tujuannya untuk memperkenalkan estetik dan teknik seni menerusi gagasan seni sebagai wadah ekspresi diri. Dan di sini telah disertakan gambar tokoh-tokoh dalam persatuan seni sebelum merdeka. Kita teruskan dengan pertubuhan dan persatuan seni selepas merdeka.
Yang pertama, terdapat Persatuan Angkatan Pelukis se-Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 15 April 1958. Nama asal pertubuhan ini ialah Angkatan Pelukis Semenanjung. Pengasasnya ialah Muhammad Hussein Inas dan antara ahlinya ialah Yaakob Latif, Habibah Manan, Muhammad Salihuddin, Zakaria Nur dan Syed Ahmad Jamal. Tujuannya untuk menyatupadukan pelukis Melayu dengan memperkenalkan gaya naturalisme. Baiklah, seterusnya ialah Persatuan Pelukis Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1979. Presidennya ialah Syed Ahmad Jamal dan ahli-ahlinya ialah Sulaiman Osman, Yoh Jin Leng, Mazli Matsom, Ahmad Khalid Yusof dan Reza Piadasa. Tujuannya untuk menyatupadukan pelukis tanah air di bawah satu payung. Dan yang terakhir ialah institusi seni. Usaha memperkembangkan seni visual dilakukan dengan penubuhan beberapa institusi yang menawarkan pelbagai kursus dalam bidang kesenian. Yang pertama, ditubuhkan pada tahun 1922 iaitu Sultan Idris Training College SITC. Tujuannya adalah untuk melatih guru-guru Melayu. Dan kursus yang ditawarkan ialah seni lukis dan pertukangan tangan seperti anyaman dan kerja kayu. Seterusnya ialah Specialist Teachers Training Institute STTI ditubuhkan pada tahun 1960 bertujuan untuk melatih guru-guru dalam mata pelajaran seni. Kursus yang ditawarkan ialah sejarah dan apresiasi seni, idea moden dalam pendidikan moden dan rekaan kreatif. Yang ketiga, Institut Teknologi Mara ITM ditubuhkan pada tahun 1967 dan tahukah kamu sekarang ITM dikenali sebagai UITM. Kursus yang ditawarkan ialah pengajian seni seperti seni halus, seni reka grafik dan seni reka perindustrian. Yang keempat ialah University Sains Malaysia ataupun USM. Ditubuhkan pada tahun 1972 dan kursus yang ditawarkan ialah pengajian seni halus seperti catan, seni reka grafik, seni foto dan cetakan. Baiklah kelas, institusi seni yang terakhir dikenali sebagai institusi seni swasta. Ataupun contohnya yang terdapat di negara kita ialah Kuala Lumpur Institute of Graphic dan juga Lim Kok Wing University of Creative Technology. Tujuannya adalah untuk membantu dalam perkembangan seni visual dan pendidikan. Sekian, itu sahaja untuk tajuk seni halus. Kita akan pelajari seni reka dan seni kraf dalam kelas yang akan datang.